Jadi insyaAllah kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Jadi kita dah sampai beberapa beberapa episod lah tentang movie Muhammad Utusan Terakhir yang kita boleh nampak di hadapan kita ni. Yang pertama sekali kita dah lalui daripada Nabi Muhammad lahir sampailah dia dijadikan sebagai rasul pada umur 40. Apa lagi, dia berdakwah secara senyap 3 tahun dan dia berdakwah secara terbuka, mendapat tentangan, umat Islam diseksa dan juga dilayan dengan buruk, sehingga beberapa orang terpaksa berhijrah ke Habsyah, di mana di situ ada Raja Najasyi yang adil. Apa yang berlaku selepas itu ada tahun berlakunya pemulawan terhadap umat Islam. Pemulawan umat Islam, siap boleh jual beli, boleh berkahwin dengan orang Islam dan sebagainya. Umat Islam tu nak survive lah, siapa nak hidup pun di Mekah itu sendiri. Terpaksa mereka tinggal pergi ke hiliran di hilir bukit dan duduk di sana, berkemah di sana. Dan mereka masak sama-sama apa semua, munsik, sepat hidup sudah orang. Mau keluar ke Mekah pun sepat juga sebab ditahan oleh askar. Jadi mereka akan mati kebuluran. Tapi apa yang mereka lakukan, umat Islam yang ada harta, yang kaya, contohnya Siti Khadijah sendiri, isteri kepada Nabi Muhammad, yang memberi harta-harta yang ada sampai habis, sampai habis untuk memberi makan pada orang Islam time supaya mereka tidak sik-sik mati. Jadi kini tu selepas apa berlaku hijrah yang paling penting sekali, iaitu hijrah ke Yathrib, iaitu Madinah, dan Nabi Muhammad diangkat menjadi pemimpin. Dan apa yang berlaku? Jom kita tengok. Kita dah sampai situ dah. Kejadian yang seterusnya adalah Perang Badar. Okey, Perang Badar. 1, 2, 3. Kita ulang sedikit selingan daripada kisah hijrah. Pertama kalinya kami beribadat tanpa rasa takut. Waktu siangnya panjang, kami terpaksa bekerja keras. Tapi kami rasa sungguh gembira. Belajar dah? Sana tu. Sini Hadi. Saya nak tolong ayah dan Malik bina masjid. Selepas mengaji, Nabi kan suruh belajar mengaji. Kamu boleh nampak mereka sudah mempunyai kebebasan untuk beribadah. Ayah, saya tidak nak seperti ayah. di Mekah dahulu, diseksa, terpaksa beribadah senyap-senyap, bersembunyi munsik, kena tukuk, kena palu, kena seksa dan sebagainya. Bukanlah pada tengok, tidak belajar. Orang tua pun belajar, yang siap dia membaca. Pandainya. Boleh saya ke masjid sekarang? Pergilah Hadi. Dan limpahkan. Limpahilah dengan banyak. Ini untuk cikgu. Cantiknya. Bersuruh Allah, biar aku yang angkat. Kau seorang Nabi. Pakcik pergi berehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa semua umat Islam itu saudara seagama, bahu bertemu bahu ketika salat. Baginda menulis satu artikel mengisytiharkan penduduk Yathrib semuanya sama, hidup secara aman.
tak kira bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mengajak kita untuk bersolat. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibu, adakah orang lain gembira macam kita? Sudah rasa macam mana? Saya rasa... Yasrib diberi nama baru, Bandar Rasulullah, Madinah. Dah habis. Semua peninggalan orang Islam telah kita rampas. Bagus. Okey, semua harta-harta orang Islam di situ. Kedam syek dan jual semua. Nya barang-barang orang Islam dirampas, yang mau jual untuk harta lah. Jadi ada satu rombongan daripada Mekah yang bawa harta-harta orang Islam ni dijual di tempat lain. Di Syam rasanya, tak tahulah. Mereka rampas semua harta kita. Dan selepas menjualnya di Damsyik, mereka akan kembali ke Mekah membawa emas. Kita akan terus disisih. Dan kita akan ke pulau lagi. Wahai pesuruh Allah, aku tahu kau bencikan kekejaman, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita akan tunggu kafilah itu dan kita akan ambil kembali hak kita. Muhammad dan 300 mengikutnya nak rampas kafilah ini. Pergi ke Mekah. Arahkan mereka hantar tentera secepat mungkin. Okey, sekejap Jadi kenapa Nabi Muhammad mengambil, bukan Nabi Muhammad keputusan. Kenapa dia cuba untuk menyerang rombongan yang membawa harta-harta ni. Yang pertama adalah harta-harta tersebut adalah milik mereka sebenarnya. Dan barang-barang yang tidak pun, yang orang Islam yang tinggalkan Mekah waktunya dah berhijrah, barang-barang yang ditinggalkan di Mekah tu mereka dah dirampas dan mereka nak jual. Jadi apa yang akan berlaku kalau perkara ini dibiarkan? Orang-orang yang berjualnya akan berjual beli dengan orang Mekah lah. Yang simuk dah berjual orang Madinah tu tidak diendahkan. Itu dua. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad kalau bolehnya simuk perang pun, sebab peperangan ni Cikgu tu bukan dah tengok. tahu dah, tapi tok sikit lagi sambung tok kita belum tengok lagi. Jadi peperangan adalah benda yang paling yang kita tidak sukalah sebagai orang Islam, sebab dalam Islam menyatakan bahawa kita bunuh satu nyawa seolah-olah kita telah membunuh kesemua humankind. Kita telah membunuh semua orang kat dalam dunia tu. Jadi teruk sebenarnya, bunuh seorang pun dah kira teruk, apatah lagi berperang. Tapi dalam Islam peperangan itu perlu untuk yang nombor satu adalah melindungi agama, melindungi nyawa, melindungi keturunan, melindungi negara dan sebagainya lah. Nanti kita akan terperinci. Okey, jadi inilah permulaan kisah Perang Badar. Untuk melindungi kekayaan ini. Ya. Kita belok sini dan ambil jalan laut untuk pulang. Antara kita dapat tolak pagi ini dan kau akan ganti tempat. Aku tidak buat. Berjuang untukku dan kau tak hutang aku lagi. Kalau kau tak terima, aku bunuh kau. Apa ni? Akhirnya. Kamu tengok berapa orang kamu tahu tak jumlah tentera Islam yang dihantar untuk rampas karavan tadi tu, rombongan tadi 300 saja. Tapi disebabkan kamu orang Quraisy ni dapat berita bahawa umat Islam akan menyerang, tidak terus sedia beribu tentera yang
kelengkapan yang lengkap. Ya, ada perisai, ada apa panggil, senjata yang mencukupi, ada berkuda lagi. Dan kita tengok apa yang berlaku. Umat Islam kalah ke menang? Akhirnya. Dua hari lagi sampailah Abu Jahal ke perkemahan orang Islam. Katakan aku selamat dan suruh dia patah balik. Tapi orangnya lebih ramai. 3 lawan 1. Tak cukup bagus. Kalau untuk menentang Muhammad, suruh dia patah balik ke Mekah. Demi semua Tuhan, aku takkan berpatah balik setelah datang sejauh ini. Tidak. Tidak selagi Muhammad tidak mati. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu kami bukan berdepan dengan 30 orang, tetapi sepasukan bala tentera Quraisy, baginda kemudiannya mengadakan mesyuarat. Akulah yang terakhir untuk bersuara. Apa saja keputusan kau, kami ikut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Mara dengan penuh keyakinan Allah telah menjanjikan kamu kafilah ataupun kemenangan di medan perang." Kami berdepan dengan tentera Makkah di Badar. Siapkan lembing. Jangan pergi jauh. Dan yang paling penting, tolong aku cari Bilal. Pertempuran bermula mengikut tradisi. Hamzah menjulang pedangnya serta memanggil 2 nama. Ubaidah, Ali. Untuk Mekah dan Tuhan kita. Mereka berjuang bagaikan singa. Bilal. Umayyah. Abu Jahal pun terkorban dalam peperangan ni. Arahkan untuk Bruno. Abu Jahal orang yang sangat membenci pada Nabi. Mereka dah lari.
kau balik. Aku dah tebus hutangku. Satu perkara kau perlu tahu. Tuhan telah menyembelahi anak saudara kau. Tolong aku. Tiada siapa nak mengaku. Tolong. Okey, sekejap kalau mengikutkan Perang Badar, kalau ikut riwayat lah. Okey. Peperangan ini umat Islam 300 orang saja. Orang kafir pula berapa orang kalau tak silap cikgu, ramai, sangat ramai Dan ramai yang takut orang umat Islam yang pada asalnya nak lawan dengan umat Islam, nak lawan dengan orang kafir ni, nak datang pergi, bila mereka dengar kami ni nak perang, nak ambil harta rampasan, lalu semua ikut. Bila dengar asal duit dia semua ikut. Tapi bila dah dengar ada ramai orang Quraisy tak. Orang Quraisy tak ada 1000 orang. Ada 600 senjata lengkap, 700 unta, 300 kuda. Tak padahal orang Islam ada 300 saja orang. Yang seperti 300 lawan 1000 lah. Tapi kelengkapan orang Islam tu jauh lebih rendah. 8 jak pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Orang Quraisy tadi ada 1000 orang tentera, 600 senjata, 700 unta. 3 kali ganda lebih ramai. 3 kali ganda lebih ramai. Jadi ramai yang orang lari. Orang munafik tu yang lari lah. Dan Nabi Muhammad sendiri nya berdoa dengan Allah. Nya ada 2 momen dalam kehidupan Nabi yang di mana nya sangat-sangat berdoa kepada Allah untuk kemenangan Islam. Ataupun yang betul-betul berharap. Sebab Nabi Muhammad ni seorang yang sangat strategik. Apa-apa saja yang dia buat sebelum tu dia mesti dah plan, dah ada syura, telah pun bersyuarat dengan sahabat-sahabat dia sebelum melakukan sesuatu. Contoh macam ingat tak ada satu kisah hijrah tu yang Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar bersembunyi di dalam gua. Siapa ingat? Waktu orang kafir datang tu, Abu Bakar dah risau dah. Wahai pesuruh Allah, sedap orang kafir dah nak sampai dah dekat gua kita tu, nya jumpa kita tu, mati kita tu. Tapi Nabi Muhammad dah jangan risau katnya waktu nya berdoa, nya harap gila dengan Allah supaya nya dijumpa dan dibunuh waktu ya. Dan alhamdulillah sedap orang kafir tak masuk dalam gua ya. Sebab ada sarang lelabah dan juga sarang burung. Mustahil tidak boleh masuk dalam gua tu pun sarang tu masih ada. Lalulah tu selamat. Yang kedua pula adalah pada waktu waktu perang Badar tu. Waktu maut si maut memang kena berperang juga. Maut si maut memang kena berperang. Munsik berperang habis Madinah. Memang munsik berperang memang habislah orang Islam di muka bumi tu. Wipe, habis kena perang. Jadi Nabi Muhammad pada kita perlu yang angkat tangannya, yang berdoa dengan Allah, ya Allah kau berilah kemenangan tu 300 lawan 1000 orang tu. Memang susah, seolah-olah susah untuk menang, tapi dengan izin Allah telah memberi bantuan malaikat. Bantuan malaikat. Orang yang berperang time ni ada yang guna pelepah hurma tu sih. Bukannya pedang, yang guna macam kayu je guna pelepah hurma aja untuk berperang dengan orang kafir ya. Cuba kita bayangkan orang Islam tu ada tombak sekda yang tulis tu ada 313 orang Muslim, ada 8 jak pedang. Ada 8 orang jak ada pedang. Ada 6 baju perang, 70 unta dan 2 ekor unta. Memang cukuplah kelengkapan berperang orang Islam time ya. Lawan orang kafir yang 1000 orang, semua ada pedang dan sebagainya, kelengkapan lengkap, beratus kuda, 700 kuda. Cikgu, nak jadi mana yang ada malaikat kafah? Bukannya. Ya hanya gambaran animator. Orang yang pola kartun tu hanya gambarannya aja lah. Tapi wallahu alam kita kena tengok riwayat yang lebih sahih lagi. Rasanya pemanah ya sekda rasanya cikgu rasa. Mungkin ada. Tapi yang paling sure is ada beberapa orang saja yang guna pedang dan ada yang lainnya guna kayu, guna pelepah. Yang memenangkan umat Islam adalah pertolongan Allah. Allah hantar 1000 malaikat. Allah hantar malaikat untuk memenangkan umat Islam. Okey, jom kita sambung.
Aku suruh dia patah balik. Kita ada peluang lagi. Itu bukan soalnya. Kita kehilangan peluang pertama. Mereka fikir Tuhan menyebelahi mereka. Ingat kataku ini, mustahil untuk jatuhkan dia. Dia cuma seorang lelaki. Tidak! Kau tu lelaki. Jenis dia muncul sekali saja. Tuhan akan jadi saksiku. Setiap kepingan emas akan digunakan menentang dia. Senjata dan kuda. Aku akan buktikan pada Muhammad kuasa siapa lebih kuat. Bekah telah hantar 3,000 bala tentera. Dan mereka menuju ke sini. Yang hantar 3,000 lagi. 700 orang. Setelah bermesyuarat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kita akan tentang bala tentera itu di Bukit Uhud." Okey, habis perang Badar di sini. Selepas habisnya perang Badar, harta-harta tadi memang dah berjaya pun diambil dan menangnya umat Islam. 313 orang Islam yang participate ataupun yang menyertai perang Badar tadi, Allah telah, orang semuanya telah berbai'ah, dia dah berjanji dengan Rasulullah. Kami orang akan ikut perang Badar tu dan kami orang siapkan lari. Yang lain ada lari lah. Tapi 313 orang tu yang telah berbai'ah, orang yang telah berbai'ah pada perang Badar tu, Allah dah jamin mereka masuk syurga. Betapa hebatnya. Sebab tidak dah confirm dah 300 lawan 1,000. Gila kau. Dengan izin minta maaf bahasa kasar sikit. Memang orang memang kena benar-benar ikhlas kepada Allah je yang mampu untuk pola kerja tu. Dan habis perang Badar, perang Uhud, pembesar-pembesar Quraisy marah dan akhirnya okey, kita serang sekali lagi. Kita serang Madinah dan berlakulah peperangan di Bukit Uhud, di kawasan Uhud. 3,000 tidak hantar. Kami telah bersedia, Pesara Allah. Nabi kata jangan berganjak dari bukit ini sama ada kita menang ataupun kalah. Ingat, awasi. Okey, dalam peperangan Uhud tu ada 2 bukit tu sih. Ada 2 bukit yang kanan kiri lah. Yang tengah-tengahnya tempat berlaku peperangan. Jadi Rasulullah dah arahkan. Okey, pemanah sila duduk di Bukit Uhud tu. Dan jangan turun. Kalah ke menang ke jangan turun. Okey? Serangan dari belakang. Nabi kata jangan berganjak dari bukit ini sama ada kita menang ataupun kalah. Ingat, awasi serangan dari belakang. Apa kau buat ni? Lawan! Lawan! Patah balik dan lawan! Mereka dah berpecah! Kita mesti berundur. Jangan! Nanti dulu. Tengok! Kau nak ke mana? Nak beri bantuan di sana. Jangan! Kita tak dibenarkan berganjak. Tapi mereka dah larikan diri. Ke medan perang! Berhenti! Berhenti!
ikut perspektif Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dibaling batu atas palak. Muhammad dah mati. Sabarlah. Ya Allah. Lindungi dia. Usung dia ke bukit. Berundur. Jadi kelang kabut. Betul ke? Betulkah Muhammad dah mati? Aku sendiri tengok dia tumbang. Dengar sini. Kemenangan buat Badar. Hari ini Tuhan kita dah menang. Yang berkorban mati syahid. Orang kamu masuk neraka. Katalah apa yang kamu nak kata. Yang penting Muhammad dah mati. Muhammad hidup! Kalau begitu, biar dia tahu hal ini. Tiap seorang orang kami mati, kami bunuh 4 orang kamu. Muhammad hidup? Okey, cikgu pause sekejap. Jadi cikgu jelaskan, perang Uhud tu ada beberapa pasukan pemanah yang Nabi suruh stay dekat atas bukit tiada, ibuh turun. Walau apa pun yang berlaku. Kalau ikut riwayatnya, apa yang membuatkan mereka turun adalah sebenarnya apabila seorang berperang, nakkah dua bukit yang ada pemanah, dan di bawah tu ada dua pasukan Islam dan juga pasukan kafir berperang. Jadi umat Islam menanglah sebab kelebihan pemanah di atas yang telah membuatkan tidak senang untuk menang. Sebabnya panah di atas lalu berundurlah orang kafir. Berundur. Kayak apa yang tidak nampak kat dibah adalah orang nampak ghanimah sebenarnya, harta. Dan juga ada yang nak turun, ada sebab-sebab lain lah. Tapi antaranya adalah yang nampak harta-harta dibah. Kita dah menang. Julah kita turun, kita tanggal harta-harta tak. Tapi Nabi dah pesan tadi, jangan turun. Nabi dah kau menang kah? Kita kalah kah? Jangan turun. Sebab kita tahu, mungkin orang ada satu lagi pasukan yang tersembunyi tadi. Jadi apa mereka buat? Mereka turun. Seorang je yang stay tadi. Ramailah sahabat-sahabat yang tersilap turun. Dan akhirnya, bukit tadi yang sepatutnya ada pemanah tu, yang ada advantage untuk panah orang di atas tu, semua dah turun. Jadi tiba-tiba keluar satu pasukan, rasanya di lead oleh Khalid Walid, waktu yang masih kafir, Kak Yan yang masuk Islam. Nya pun serang sampailahnya terlepas sampai ke backline, sampai ke Nabi Muhammad. Serang sampailah dilontarkan batu ke mukanya, patah gigi-giginya. Dan orang ingatnya mati, tapi sebenarnya dia masih hidup. Ada banyak lagi lah kisah. Ada sahabat tu yang pegang panji, dicucuk badannya, pegang di guna tangan kiri. Dicabut tangan kirinya, pegang di guna mulutnya dan sebagainya. Sebab apa pentingnya panji? Panji tu bendera. Selagi panji berdiri, maksudnya panji macam bangsawan bendera. Bendera tu simboliknya sangat besar. Contoh macam kita tengok ada lepas tu lah cikgu cerita, kita tengok dulu apa yang berlaku selepas habisnya perang Uhud. Inilah yang kemenangan buat Mekah. Cepat buat penyembahan. Okey cikgu rasa kita berhenti setakat ini saja. Kita dah sampai ke minit 1 jam minit ke-8, okey. 1 jam 10, okey. Selepas ini akan berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah. Sebelum kita pergi ke sesi kuis, cikgu nak kamu tengok sekejap, cikgu nak lukis something untuk kamu lebih faham apa yang berlaku di perang Badar dan juga perang Uhud. Alright. Okay. Sorry. Nampak tak skrin cikgu? Nampak. Okey, nampak Jadi apa yang berlaku tadi adalah kita pergi ke perang Uhud. Ada bukit. Mana hitam. Ada bukit.
dan ada bukit sikit. Di situ ada tentera orang kafir. Dan warnakannya merah. Dan di situ ada tentera orang Islam ramai-ramai. Warna biru, warna kuning lah, warna kuning. Kuning emas sikit. Ni warna orange. Okey, sini. Dua-dua bawa panji masing-masing. Panji Islam dan sebagainya lah. Dan contoh warna merah tadi, orang kafir punya panji lah. Yang punya bendera. Okey. Jadi di atas bukit-bukit kanan kiri ya, ada orang Islam yang bersedia pemanah. Pemanah berpuluh-puluh orang atas tu. Okey. Berpuluh-puluh orang. Kerja mereka adalah mereka akan panah di atas. Tahu si panah yang apa? Yang guna cross, yang guna bow, yang guna tak rupa mana. Tak tahu si rupa mana sebenarnya. Contohlah. Macam ni rupa panah, tajam. Kamu tarik dan lepaskan dia akan dia akan cucuk sampai orang tu tercedera dan matilah. Jadi disebabkan kelebihan pemanah inilah menang sebenarnya. Tapi bila dia tengok orang kafir ni dah berundur ke belakang, dah pergi belakang dah pergi ke belakang, yang pemanah ni tengok ada harta-harta bawah ni, harta-harta karavan, harta-harta tu. Jadi mereka pun turun untuk mau ambil harta ya, dan ada juga turun sebab lain lah. Apa yang berlaku? Kosong lalu. Saya dah pemanah lalu. Tiba-tiba keluar daripada sebelah ni, tentera kafir satu gate, pusing kot bukit tu pergi kot belakang. Bila pergi kot belakang, serang orang Islam daripada belakang dan depan. Akhirnya bila tembus sampailah ke tempat Nabi Rasulullah SAW, sapinya tercedera, patah gigi dan sebagainya. Tapi nasib baik cik mati. Bilanya dengan Nabi Muhammad dah mati, orang kafir pun dia terus balik. Itulah perang Uhud. Perang Badar tadi macam kita tahu, perang Badar tadi ada orang Islam 300 orang sahaja, 300. Ada 8 zat pedang. Bagi tahu si pedang apa? Pedang contohlah. Pedang orang Islam lain sikit kan dia. Pedang orang Islam dia lebih kepada skimitar. Dia pedang dia bukan macam orang putih yang berbentuk salib, macam salib kan. Dia bentuk macam ni. Macam ni bentuk pedang orang. Dia untuk senang sembelih lah. 70 ekor unta sahaja. 70 ekor unta. Unta cikgu si pandai lukis ni. Bayangkan tu unta lah. Okay. Kuda berapa orang ya? 70. Si tahu tak? Cikgu baca balik. Dan sebagainya. Perang Badar contoh. Tapi orang kafir ada berapa orang waktu perang Badar? Ada 1,000. 1,000 orang pun. 1,700 kuda. 200 kuda. Semua orang yang 1,000 ni semuanya ada pedang, ada perisai siap, semua cukup. Perisai tu penting. Kalau kamu guna pedang pun kadang-kadang tak tembus. Jadi pentingnya perisai untuk pertahanan. Jadi bezanya. Tapi macam mana orang Islam menang? Disebabkan bantuan Allah. Allah telah turunkan malaikat untuk membantu orang Islam. Dan adalah riwayatnya dalam Al-Quran pun telah mention perkara ni, telah disebut perkara ini. Okey, jadi itulah kisah kita pada hari ini, perang Badar, perang Uhud. Jadi semua sila fokus kepada quizzes, okey? Kita tengok quizzes sikit. Quizzes perang Badar. Perang Badar, okey? Cikgu harap susah gila. Adalah beberapa soalan-soalan yang mungkin kamu siap jawab, siapa? Kita belajar daripada kesilapan. Apa soalan, cikgu? 12. Oh. Saya dah banyak gila. 20. Kakak pernah beri 20. 20 banyak gila. Cukup je 20 sebenarnya. Kita ada 15 minit. Cikgu akan bagi link dalam kiraan. Sekejap, dia tengah pusing-pusing. Apa hal tu? Loadingnya nak. Oh. Hanya ya. Kita copy link, kita letak di sini, okey? Okey, sila masuk semua. Tulis nama awak yang cikgu boleh faham. Nak tulis nama pelik-pelik boleh, tapi yang penting tulis nama betul juga, okey?
Contoh macam tahun 2-nya tulis nama pelik-pelik. Tulis nama PUBG lah. Roblox lah. Pelik-pelik nama sedar orang. Macam Maritza ni cikgu kenal. Nak tulis pelik-pelik tak apa. Tulis nama betul juga. Okay. Abang Zulrias. Masya Allah. Siapa lagi ada? Muhammad Iman Muazzin. Ada 2 anak Iman dalam kelas orang. Satu Iman Muazzin. Satu lagi Iman apa? Yusuf ada. Berry saya dah kata. Afia. Awang Irsyad. Muhammad Berry ada. Amani selamat datang. Kita tunggu siapa lagi? Kaulah dah masuk Kaulah. Husna Mahathir tu mungkin student baru je nak. Pelajar baru, sahabat baru kita. Lupa dah nama dia. Okay, Husna dah masuk. Safia, Afia dah masuk. Kami dah masuk kan cikgu? Nampak dah. Okay, ada lagi tak siapa yang belum masuk? Firash dah masuk, Firash? Firash. Nah, cikgu. Oh. Nampak Husna, nampak. Kita akan mulakan dalam 1 minit, okey? Okey. Semua tu cikgu. Kita dah tulis nama kau lah. Bila dah tulis nama, kita boleh kita dah masuk dah. Tunggu. Cikgu belum startkan lagi Tunggu jap Kami belum cikgu. Siapa kita? Buya Ummah. Yusuf kah? Kita dah masuk dah. Dah masuk. Cikgu belum mulakan lagi. Okey, dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang Sepak masuk tak? Sepak tengok skrin jap. Dah dapat dah cikgu, dapat dah. Okay, jom. Bang badai belok. Pada tahun kedua Hijrah. Yang ni kita tak tahu sebab cikgu tak ajar pun 17 ke 7. Jom kita tengok sekejap. Perang mana? Cikgu tak ajar tadi. Jadi kamu main tekan je. Mana satu kamu rasa betul. Ambil itu cikgu. Antara perkara yang penting adalah perang Badar berlaku pada waktu Ramadan. Pada bulan Ramadan, waktu orang tengah berpuasa. Benar sih? Start ke cikgu? Dah start dah. Dah start dah. Okay. 3, 2, 1, go. Jawapannya adalah 17 skala. 17 nak? 17 Ramadan. Okay, 17 Ramadan. Saya salah sebab cikgu si ajar pun tadi. Memang kita si tahu, okay? Kita main nasib je. Menang betul-betul, salah-salah. Okey, perang Badar berlaku kerana umat Islam ingin mengambil semula harta yang dijual ke ataupun dirampas? Dijual. Sikit betul. Sebab barang-barang tu barang orang Islam sebenarnya. Adakah dijual ke ataupun dirampas? Dirampas cikgu. Ya, rampas dulu. Kayaknya jual di tempat lain. Di Syam, di Damaskus. Jadi, orang Islamnya mau ambil balik. Dan yang rasa bolehnya ambil balik sebab yang harta harta tidak sebenarnya. Okay, dalam keadaan 3, 2, 1. Okey. Dirampas Sebab itulah mereka dibolehkan berperang. Mun harta orang kafir, kita pergi perang. Ni boleh. Yang kena harta kita. Boleh ambil balik. Perang Badar berlaku di kawasan tempat kosong yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang bernama Badar. Lembahkannya berbukit. Yang ni pun cikgu tak ajar lagi tadi. Yang Uhud tadi berbukit kan? Cikgu, berbukit. Berbukit kah? Yang bukit perang Uhud.
Yang perang Badar ni cikgu rasa lembah kot. Tapi cikgu tak sure juga. Kita semua tahu. Cikgu pun ajar tadi. Nanti cikgu cek balik secara detail di lembah ke ataupun berbukit. Okey, semua dah jawab? Dalam kiraan 5 4 3 2 1. Kami belum jawab nombor 2. Kita Betul. lembah Lembah. Yang berbukit tadi mana? Yang berbukit tadi tu adalah perang Uhud. Yang ada pemanah tadi Terusnya, tentera Islam dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Jashi. Nabi, cikgu. Nabi. Okey. Milih nombor Okey. Dalam kiraan 5 4 3 ni 2. Ni perang Badar perang pertama. 2 1. Si Datuk baru je berhijrah ke Madinah. Dan dia diangkat jadi pemimpin Madinah. Okey. Jawapannya adalah Nabi Muhammad sendiri Abdullah bin Jashi ni brother-in-law. Nombor 4. Adik ipar dia. Seramai tentera Islam terlibat dalam perang Badar. Berapa orang Islam tadi? Siapa ingat? Aku dah 13. 1000 kah? Cikgu saya rasa 1000 pun sampai. Orang kafir 1000, orang Islam berapa orang waktu perang Badar waktu tu? 3,000. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah 313. Betapa sikitnya orang Islam yang pergi berperang waktu tu, tapi masih menang dengan bantuan Allah. Dahlah puasa. Saya dah kelengkapan. Tentera Islam dilengkapi dengan 2 ekor kuda. Perang dan berapa puluh ekor unta tadi? Cikgu dah tulis tadi. 30 cikgu. Betul. Betul. Tapi orang ni berapa ekor unta dia ada orang kafir tadi? Cikgu baca balik. 700 unta, 300 kuda orang kafir. Ramainya. Banyak betul orang Islam ada 2 aja kuda. Dalam kiraan 3 2 1 kosong. 70. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ke-7. Tentera kafir Quraisy. Siapa yang mengetuai pasukan orang kafir? Abu Lahab cikgu. Salah. Abu Lahab cikgu. Abu Lahab. Abu Jahal. Abu Lahab cikgu. Cikgu, faham? Semua keluarga Nabi semua Abu. Abu yang maksudnya ayah. Biasa orang Arab tuknya bagi nama sempena kepada panggilannya. Nama betul Abu Jahal dan Abu Lahab tu nama orang yang sama sebenarnya. Orang yang sama kedua-dua tu, Abu Jahal, Abu Lahab tu. Tapi mana satu yang betul? Abu Jahal bin Hisham tu salah sebab nama betulnya bukan Abu Jahal. Walaupun panggilannya Abu Jahal, namanya adalah Umar sebenarnya, Umar. Cikgu. Okey, siapa pilih Abu Lahab tu? Betul ke si? Betul. Siapa Abu Lahab salah.
Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Jahal bin Hisham. Oh, Abu Jahal tu orang lain kah? Abu Jahal. Nanti cikgu cek balik lah. Nanti cikgu cek, cikgu mungkin kesilapan info. Bilangan tentera kafir Quraisy ialah seramai. Waktu ni orang kafir di perang Badar. Kalau perang Uhud 3,000 orang. Perang Badar. Lama ke? Okey. 3, 2, 1. Tak ada. Ya, betul. Terusnya, soalan seterusnya. Okay, minta maaf cikgu, Abu Lahab dengan Abu Jahal orang yang lain Abu Lahab uncle. Abu Jahal yang punya Abu Jahal tu orang lain. Peperangan Badar berkesudahan dengan kekalahan teruk tentera. Siapa kalah tadi? Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Kau yang sama. Betul. Tentera aku lah. Soalan yang ke-10. Seramai tentera orang Quraisy terbunuh. Yang ni kita tak belajar. Jadi kamu pilihlah mana-mana. Betul ke salah cikgu tak kisah. Pilih sekejap. Dalam kiraan 3, 2, 1, 0. 70 orang. Soalan yang ke-11. Dan jumlah tentera Quraisy yang ditawan ialah berapa orang? Oh, yang ni pun kita tak tahu. Kamu jawab je lah. 30 orang. Aku pasti tidak. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Dan soalan yang terakhir. Jawapannya apa? 30 rasanya. Orang. 70. 70 juga kah? Adik pun 70 juga. Yang tu tak penting lah, tu tak perlu hafal. Tentera Islam yang terkorban syahid berjumlah berapa orang? Sikit je sebenarnya. Walaupun 300 lawan 1000, sikit je yang meninggal dunia. Kalau tak silap cikgu, 14 ke 4 Macam 14. 4 lah. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Belas orang. 14 Dan habis. Jam. Yalah, 56. Okey, Puteri Fakihah nombor 1. Berry pun nombor 1 juga. Markah sama dengan Puteri Fakihah.
Nombor 2 diikuti oleh 2 orang, Muhammad Iman Muazzin dan juga Mariza. Bagus Nombor 3 Afia dan Khawlah. Husna dan juga Awang Irsyad. Nombor 4. Nombor 5 Firash Darwish, Abang Zul dan bawahnya Yusuf Amandi dan sebagainya. Mungkin ada connection problem. Jadi semua melebihi 50 markah tahniah kebanyakan. Itu saja kelas kita pada hari ini. Tentang Abu Jahal dan juga Abu Lahab tadi, cikgu ada tersalah sikit info. Cikgu share screen sekejap. Kelas kita dah habis. Siapa yang siapa yang perlu keluar boleh keluar, tapi cikgu nak jelaskan sikit tentang beza Abu Lahab dan Abu Jahal. Okey, tahu surah yang bernama Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, yang menceritakan bahawa orang yang menyebar fitnah yang pada Nabi tu orang sihir lah, orang gila dah. Itulah Abu Lahab. Abu Lahab. Siapa Abu Lahab tu? Abu Lahab itu adalah pakcik kepada Nabi sendiri. Nabi Muhammad yang punya pakciknya, uncle-nya. Nya lah orang yang paling gembira waktu Nabi Muhammad dilahir, sampai nya bawa Nabi Muhammad dan di show off-nya di seluruh kota Madinah. Di kota Mekah. Kaya bila Nabi Muhammad mula berdakwah secara terbuka, alunya benci Nabi sebenci-bencinya. Isterinya pun menyebarkan fitnah juga tentang Nabi. Sehingga kan Allah telah menyebut namanya dalam Al-Quran. Jadi itulah Abu Lahab. Dan Abu Jahal ada orang lain sekali. Abu Jahal tu orang lain. Okey, Abu Jahal. Jahala. Abu Jahal maksudnya orang yang nantilah cikgu ceritakan lagi siapa Abu Jahal dan siapa. Jadi minggu depan kita akan bersambung dengan kisah pembukaan kota Mekah. Nakkah tidak dikeluarkan daripada Mekah nak pergi Madinah. Sekarang tu sidang akan pergi kembali ke Mekah. Macam mana? InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Bye-bye.